ke program Ijazah Sarjana Muda ambilan tahun 2021, terutama Ijazah Sarjana Muda Teknologi khusus bagi lepasan Diploma Vocational Malaysia. Tengok ada tak? Tengok. Bagi pihak bahagian pendidikan dan lantaian teknikal vocational, dengan ini mengalu-alukan kehadiran 2 orang ahli panel yang dijemput khas ke sesi taklimat pada
pelajar, kaunselor dan seterusnya kepada ibu bapa pelajar mengenai peluang untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah di institusi pengajian tinggi awam. Taklimat ini diadakan khas bagi permohonan kemasukan ke program ijazah sarjana muda Amilan tahun 2021, terutama ijazah sarjana muda teknologi khusus bagi lepasan diploma vocational Malaysia. Bagi pihak bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational, dengan ini mengalu-alukan kehadiran 2 orang ahli panel yang dijemput khas ke sesi taklimat pada kali ini. Dialu-alukan kehadiran Cik Wahid bin Nordin, pengarah bahagian pengambilan pelajar, Institusi Pengajian Tinggi Awam, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi. Selamat datang Cik Wahid. Seterusnya dialu-alukan kehadiran panel kita yang kedua yang akan bersama-sama kita bagi sesi yang kedua nanti, iaitu Cik Zabid bin Bakar, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Agensi Kelaikan Malaysia. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk hadir bagi menyampaikan taklimat pada kali ini. Saya juga ingin mengalu-alukan peserta atau penonton yang menonton melalui FB KVD Media secara langsung atau secara rakaman, mengalu-alukan pegawai daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, khusus dari bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational, pegawai Kementerian Pengajian Tinggi, pegawai Agensi Kelaikan Malaysia, tenaga pengajar, kaunselor, pelajar, bekas pelajar, terutama bekas pelajar daripada kolej vocational, seterusnya, ibu bapa pelajar sekalian. Sebagai permulaan, dengan izin dikongsikan beberapa info yang berkaitan dengan taklimat kita pada kali ini. Yang pertama, bahagian pengambilan pelajar IPTA adalah merupakan bahagian yang menguruskan pengambilan pelajar ke Universiti Awam, Institut Pendidikan Guru, Politeknik, Kolej Komuniti, Kolej Matrikulasi dan Institut Latihan Awam. Institut Latihan Kemahiran Awam, ILKA. Yang kedua, Agensi Kelaikan Malaysia berperanan sebagai badan tunggal yang menyelia dan menyelaras jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara. Yang ketiga, Jawatan Kuasa Teknikal Bersama ataupun Joint Technical Committee ataupun JTC. Jawatan kuasa yang bertanggungjawab menyelaras dasar dan proses jaminan kualiti di baik negara. Yang keempat, Malaysia Technical University Network ataupun MTUN yang terdiri daripada Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTEM, Universiti Teknologi, Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, dan Universiti Malaysia Pahang, UMP. Kelima, ijazah sarjana muda teknologi ditawarkan di 4 buah universiti iaitu UNIMAP, UTEM, UTHM dan UMP. Akhir sekali yang keenam, matlamat penawaran ijazah sarjana muda adalah bagi melahirkan graduan di peringkat ijazah yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam bidang berkenaan dengan mengambil kira kesinambungan kemahiran yang dipelajari di peringkat SBM dan DVM dan juga NOS, CJ Kemahiran Malaysia. Sebagai makluman tuan-tuan dan puan-puan, sesi taklimat ini terbagi kepada 3 bahagian, iaitu taklimat permohonan ke peringkat ijazah oleh Cik Wahid, taklimat pengiktirafan artikulasi program oleh Cik Zabid dan diakhiri dengan sesi soal jawab. Kepada peserta atau penonton adalah disarankan untuk mengemukakan soalan di akhir sesi nanti. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya, saya dengan ini menjemput Encik Wahid bin Nordin, pengarah bahagian pengambilan pelajar, Institusi Pengajian Tinggi Awam, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyampaikan taklimat. Silakan Encik Wahid. Okey, terima kasih tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada semua penonton dan juga siapa sahaja yang mengikuti program ini. So, ini adalah satu norma baru yang mana kita bersiaran secara maya, walaupun hasrat bahagian kemasukan pelajar IPTA untuk ke seluruh kolej vocational di seluruh negara dan juga di mana-mana saja kami boleh membuat promosi bagi kemasukan pelajar. So seperti mana yang
disebutkan tadi bahawa bahagian kemasukan pelajar IPTA ataupun BKPA ataupun nama yang paling glamour kita selalu sebut UPU. So kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada BPL TV kerana sudi menjemput kami untuk berkongsi tentang taklimat kemasukan. So saya ada beberapa slide yang mungkin saya kongsikan dan mungkin ada slide-slide tertentu yang mungkin saya skip. Walau bagaimanapun kami akan cuba memuat turun ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan maklumat ni di FB BPKP kemasukan, iaitu di mana kami sentiasa membuat siaran secara langsung dengan semua sekolah-sekolah, termasuk juga beberapa KV yang kami telah buat jelajah college vocational baru-baru ini. Tapi apapun, hari ini kita akan berkongsi maklumat khusus kepada mereka yang daripada bidang kejuruteraan yang mana yang disebut tadi oleh pengacara, iaitu 4 Malaysian Technical University Network itu akan menawarkan Bachelor Teknologi. So di sini saya kongsikan berapakah apakah peluang-peluang yang boleh dipohon oleh calon-calon lepasan DVM, DKM dan juga DLKM. Okey, kita pergi pada slide seterusnya, iaitu tentang peranan dan juga bahagian. Seperti mana yang saya sebut tadi, dulu nama lama dia UPU dan sekarang nama dia BKPA. So peranan kita adalah untuk menyelaraskan kemasukan supaya tidak ada tawaran bertindih di antara institusi-institusi yang ada. So kita ada 20 IPTA dan disebut tadi juga, kita juga selaraskan dengan bahagian matrikulasi, bahagian IPG, politeknik dan college community serta daripada institusi latihan kemahiran awam. So fungsi kita untuk merancang, menggubal dan juga melaksanakan dasar dan juga prosedur yang berkaitan dengan kemasukan pelajar. So kita punya website ataupun kita punya tagline UPU Online. So apa pun permohonan mesti kita buat secara atas talian. Okey, seterusnya kita tengok ini yang saya sebut tadi, 20 institusi awam, ada 17 matrikulasi di seluruh negara, 27 kampus IPG, 36 politeknik dan 104 college community, serta ada 4 institusi latihan kemahiran awam yang membuat proses kemasukan bersama dengan UPU. Okey. Okey, seterusnya adalah bagi lepasan STPM. Mungkin ini sebagai pengetahuan am kepada mungkin ada ibu bapa yang mengikuti siaran kita ataupun rakaman kita. So pengambilan ataupun kategori pemohon adalah lepasan STPM. So di sini kalau kita tengok diploma tu ada kategori dia, diploma setaraf. So di sinilah duduknya kategori bagi diploma daripada college vocational dan juga institusi-institusi yang lain, iaitu bagi kategori diploma setaraf dan bagi tahun-tahun yang sebelumnya. So kita ada lepasan SPM, jadi permohonan kita sedang dibuka dan sedikit masa lagi penjualan unit ID akan kita selaraskan, kita akan umumkan. Okey, seterusnya adalah bagi lepasan ini kelayakan. So kelayakan terdiri daripada STPM, matrikulasi, asasi dan juga STAM. Tapi bagi kelayakan seterusnya adalah bagi lepasan diploma. Bagi tujuan hari ini kita akan menjurus kepada lepasan diploma daripada college vocational dan juga diploma yang setaraf. Okey, seterusnya slide. Ini kita tengok diploma kita tengok yang itu diploma di peringkat SPM bagi program diploma lepasan SPM, dan bagi diploma TVET yang nombor 6 tu kita tengok mempunyai kelulusan diploma yang diiktiraf oleh kerajaan dan diluluskan oleh Senate University dengan syarat mendapat MUAT. So mungkin hari ini kita akan bincang ataupun soalan-soalan yang mungkin timbul yang saya jangkakan bersama rakan saya daripada MQA nanti adalah keputusan MUAT yang diperolehi sebelum pada tarikh tutup permohonan. Yang itu mungkin akan menjadi persoalan. So pada saya, ramai lepasan-lepasan diploma daripada college vocational dan juga institusi latihan kemahiran di peringkat jabatan kemahiran mengeluarkan diploma-diploma, tapi mungkin ada satu peraturan yang telah dikeluarkan pada bulan Ogos pada tahun 2019 kalau tak silap saya, memberi kelonggaran kepada calon-calon lepasan diploma ni beberapa kelonggaran. So nanti itu
pihak MQA yang akan bentangkan nanti. Okey, seterusnya slide seterusnya adalah okey, yang ini kita tengok di mana syarat-syarat umum ataupun syarat khas. Okey, kalau kita tengok di sini permohonan perlu memenuhi syarat-syarat khas yang ditetapkan oleh universiti untuk permohonan kemasukan ke universiti awam. So di sini di mana untuk calon-calon mendapatkan maklumat itu, sama ada di UPU online, di portal kita ataupun dalam kita punya handphone kita ada kita boleh muat turun satu apps yang dinamakan UPU Pocket. So dalam UPU Pocket ni semua maklumat-maklumat tentang program, tentang syarat dan sebagainya, tarikh-tarikh tertentu dan sebagainya itu ada di dalam UPU Pocket. So sekarang ni kalau kita membuat promosi dan sebagainya, kita tidak lagi membawa dokumen-dokumen untuk kita serahkan kepada calon-calon. Cuma ada di dalam genggaman kita. So saya sarankan lepas pada taklimat ni calon-calon boleh memuat turun daripada Play Store tu, cari UPU Pocket 2.0, muat turun. Dalam tu semua ada maklumat. Apa yang saya cakap yang ada dalam slide ni semua ada dalam UPU Pocket. Okey, seterusnya kita tengok slide seterusnya, iaitu tentang penentuan aliran. So ini saya rasa tidak menjadi syarat ataupun ni. So semua yang ada di sini adalah bagi lepasan diploma dan setaraf. So maknanya tiada penentuan aliran sama ada aliran sains ataupun aliran sastra. Tapi untuk STPM dan matrikulasi, kita kelasnya ataupun kita asingkan mereka daripada aliran sains dan juga aliran sastra. Tapi sini kita tengok kalau lepasan college vocational, dia akan menjurus kepada diploma teknologi, bachelor teknologi, BTEC yang ditawarkan oleh 4 MTun. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah bagi lepasan STPM, setiap calon tu dia akan dikira merit. So merit tu berdasarkan kepada mata pelajaran di peringkat SPM dan juga 10% di peringkat co-curriculum. Tapi bagi lepasan diploma, merit akan dikira berdasarkan kepada PNGK yang ditawarkan, dan penawaran ataupun penentuan merit tu berdasarkan kepada purata nilai grade keseluruhan, iaitu PNGK yang diperolehi di peringkat diploma. Okey. Seterusnya adalah yang ini pengiraan merit. So ini straightforward. Kalau bagi yang pengiraan merit markah akademik bagi lepasan STPM matrikulasi diploma setara, dia kali dengan 90 dan dapatlah markah merit. So mudah. So seperti mana saya kata tadi, dalam UPU Pocket, dalam UPU online, tadi kita ada kalkulator merit. So maknanya sangat mudah untuk mengira markah merit bagi lepasan SPM matrikulasi dan sebagainya. Tapi bagi lepasan diploma dan setara, PNGK adalah berdasar pada keputusan akhir yang diperolehi. So maknanya calon-calon boleh kira merit itu sendiri. Okay. Slide seterusnya adalah berkenaan dengan markah merit di peringkat STPM dan juga matrikulasi. So markah merit yang yang dicampur markah co-curriculum dan juga markah markah akademik. Okey, saya nak betulkan tadi statement saya kata. Bagi lepasan diploma, dia tidak ada markah co-curriculum. So maknanya diploma setara 100%, katalah tadi 4.0 dah harap dengan 100%, so maknanya dapat markah merit dia adalah 100%. So kalau dapat PNGK 3.0 dah harap dengan 100%, dan kalkulator tu akan kira berapakah merit yang didapati. Okey. Seterusnya adalah tentang permohonan. So tadi cuma secara umum tentang ni. So ini kita tengok bagaimana nak memohon. So setiap permohonan ke universiti awam mestilah dibuat melalui UPU online, tuan. Sebab itulah satu kaedah yang untuk kita lihat dari segi data dan sebagainya, dan kita akan ambil data-data yang berkaitan dengan keputusan SPM bagi calon-calon lepasan matrikulasi dan juga lepasan STPM, kita ambil daripada lembaga perpesaan. Dan kita juga ambil data daripada Jabatan Pendaftaran Negara untuk melihat dari segi taraf warga negara dan sebagainya. Kita ambil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan taraf kehidupan, iaitu sama ada kumpulan B40,
T20 dan M40 dan sebagainya. So ini dari segi permohonan. So kita tengok di mana permohonan tu bermula. So saya harap calon-calon dapat lihat bagaimana step pertama untuk membuat permohonan ke UPU. Permohonan kita jangkakan dalam bulan Februari ni, sedikit masa lagi kita ada sedikit keputusan yang kami belum dapat lagi untuk membuat pembelian unit ID. So unit ID ataupun UPU online sekarang ni dah dibuka. Calon-calon boleh melihat dari segi syarat am, syarat khas dan sebagainya, kalkulator merit dalam UPU dalam kita punya website, iaitu UPU moac.gov.my. So maknanya semua yang maklumat-maklumat tu ada dalam UPU online. So di situ kita punya website. So maknanya kita jangkakan akan dibuka pada bulan Februari ni sehingga pada 30 Mac. So pembelian unit ID ni kita akan buat di wakil kita, iaitu di BSN. Ada kaedah-kaedah pembelian tu di semua kaunter-kaunter BSN dan juga di mesin ATM dan juga perkhidmatan internet banking dan juga perkhidmatan SMS dan sebagainya. So selepas dapat nombor unit ID tu baru boleh login dalam sistem UPU online, dan di situlah bermulanya permohonan kita. So pembelian unit ID ni mestilah berdasarkan kepada nama dan nombor kad pengenalan pemohon. So kalau nak kirim kat orang, mesti kena bagi salinan kad pengenalan dan boleh beli. So kalau ibu bapa nak beli untuk anak dia, dia kena bawa salinan kad pengenalan anak dia, tunjuk pada kaunter dan dia akan masuk. Sebab sebelum-sebelum ni ada yang kad pengenalan ibu, kad pengenalan atuk yang didaftarkan di bawah tu. Bila kita padankan dengan JPN, dia tak sama tahun pengambilan SPM, STPM dan sebagainya, termasuk juga umurnya dah 70 tahun baru nak masuk universiti. So kita agak query sikit dekat situ. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan ni, saya harap bagi yang mengirim untuk pembelian unit ID tu mestilah membawa salinan kad pengenalan calon tu supaya kaunter tu dapat key in nombor kad pengenalan yang betul. Itu peringatan kita. So kita harap semua maklumat-maklumat yang dimasukkan nombor kad pengenalan tu tidak didedahkan dan nombor PIN tidak didedahkan kepada orang lain. So salinan kad pengenalan perlu dibawa masa itu dan juga di kaunter BSN. Okey, seterusnya ini adalah langkah pertama. Okey, seterusnya ini tarikh-tarikh penting. Tarikh-tarikh penting bagi lepas diploma. Kita tengok yang sebelah kanan sekali. So ada 8 pilihan. So bila dah buka unit ID tu, tarikh tutup kita adalah pada 31 hari bulan Mac. So kita harap calon-calon lebih peka untuk membuat permohonan lebih awal supaya tidak timbul biasa kalau dekat hari-hari tarikh tutup tu 31 Mac tu kita akan tutup pada jam 5 petang. Masa tu talian akan sesak, masa tu agak sukar. So buat permohonan awal supaya tidak berlaku kesesakan. So bilangan pilihan yang ada bagi calon-calon lepasan diploma adalah 8 pilihan dan wajib isi 6. So kalau nak isi 8, mungkin peluang dia ada 8 kali. Kalau pilih letak 6 minimum, maknanya ada 6 kali. So kalau tak dapat yang ke-6 tu, yang ke-7 sistem tak boleh nak tawarkan mana-mana. Okey. So seterusnya adalah kedudukan pilihan bertemu duga. Dan saya jangkakan program-program yang ditawarkan BTEC ni tiada ada temu duga, so mungkin tak berkaitan dengan itu. Kemudian padanan data, tiada padanan data yang kita buat dengan lepasan diploma. Cuma ada muat naik dokumen. Tiada padanan data tapi muat naik dokumen. So dalam sistem UPU tu ada dokumen-dokumen yang kena scan. So perlu saya ingatkan semua dokumen-dokumen tu kita scan, dan ada masanya kita buat cross check juga dengan agensi-agensi yang mengeluarkan tu. So kita dapati ada juga calon-calon yang buat fake punya sijil. So kita pasti kita dapat lihat, sebab kita akan padankan maklumat-maklumat tu dengan pengeluar ataupun agensi yang mengeluarkan keputusan tu. Okey. Kemudian tapisan syarat, kali ini kita tidak ada tapisan syarat. So maknanya apa saja program yang ditawarkan khusus bagi MTun, bagi Bachelor Teknologi itu adalah menjadi pilihan kepada calon-calon. Kemudian tarikh pilihan program kita akan buat bulan Februari nanti, program-program yang ditawarkan, dan tidak ada program temu duga bagi calon-calon Bachelor Teknologi ini kecuali calon-calon yang peringkat perguruan.
So saya jangkakan bagi lepasan Diploma Vocational Malaysia dan juga di LKM dan DKM, dia tidak ada program yang berasaskan bertemu duga. Okey, next slide, kita tengok tarikh-tarikh penting ni. Kemudian tarikh pengemas kinian. So disebabkan peperiksaan SPM, STPM dianjakkan, jadi kita beri ruang kepada calon untuk membuat pengemas kinian pada 9 hari bulan Ogos sehingga 12 hari bulan Ogos. So maknanya nanti tarikh tutup adalah pada 31 untuk kita dapatkan data-data bagi program bertemu duga. Tapi bagi bukan program bertemu duga, tarikh tutup adalah 31. Tapi pada bulan 8 nanti kita bagi lebih kurang dalam 4 hari untuk calon-calon membuat pengemas kinian. Mungkin dah berubah fikiran daripada bachelor otomotif nak tukar kepada bachelor BTEC timpalan dan sebagainya. Di situ boleh buat pengemas kinian. Okey, kemudian pilihan program pengajian tak ada calon-calon boleh yang ini kemas kini bagi STAM dan juga program pengajian yang temuduga. So bagi diploma maknanya pilihan program bertemu duga tu tak digugurkan. Tapi ada tarikh pengemas kinian tu adalah pada bulan Ogos nanti. Okey, muat naik dokumen So mungkin pada masa tu muat tak dapat lagi dan sebagainya, CJ muat tu boleh dimuat naik pada tempoh-tempoh yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian kita akan hebahkan pada bulan September keputusan. So kalau permohonan dibuat pada bulan 3 September nanti keputusan akan dikeluarkan dan tempoh untuk menerima setuju terima bagi program itu adalah 3 hari. So kalau dijangkakan pada minggu ketiga September tu maknanya selepas je tarikh hari pertama tu kita akan bagi 10 hari untuk menjawab sama ada setuju atau tidak setuju menerima tawaran. Kemudian kalau tak dapat boleh merayu dalam tempoh 10 hari juga dan ada 4 pilihan situ dibuka untuk memohon bagi program-program tertentu. Contoh mungkin program otomotif agak popular, jadi mungkin tak banyak tempat kosong, so mungkin boleh beralih pada program-program yang lain. So tarikh pendaftaran bagi pengambilan sesi akademik 2021-2022 adalah pada bulan Oktober 2021 mengikut universiti yang berkenaan. Okey, kita pergi pada seterusnya iaitu tentang yang ini tentang pilihan. Yang ini pilihan, kalau tak dapat pilihan yang pertama, dia akan fall kepada pilihan kedua. So calon boleh mengemaskini semua pilihan program pengajian kecuali program-program bertemu duga. Yang ini yang saya kata tadi, maknanya bagi program-program bertemu duga, kita akan buat proses temu duga tu pada bulan 4 sehingga ke bulan 7 nanti. So bulan 7 kita selesaikan proses sama ada calon tu berjaya ataupun tidak, dan masa tu keputusan STPM dikeluarkan dan masa itulah calon-calon boleh membuat pengemaskinian. So bagi program-program yang tidak layak bagi calon tu akan digugurkan. Tapi bagi saya jangkakan bahawa lepasan diploma ni telah mendapat keputusan dan mereka boleh memasukkan syarat-syarat ataupun keputusan mereka dalam permohonan UPU online dan memuat naik CJ-CJ yang berkaitan. So nanti akan ada proses pengemaskinian program pada bulan Ogos nanti. Okey, slide seterusnya tentang ini tips ataupun 15 panduan permohonan UPU online. So ada 15 step dia. Pergi BSN, layari laman web, kemudian mengisi, kemudian melihat panduan apakah syarat-syarat am dan juga syarat-syarat khas yang penting. Dia ada 2 syarat tuan. Satu syarat am iaitu kalau dulu syarat bagi DVM adalah mesti memiliki bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Tapi sekarang dengan adanya artikulasi TVET tu, dua-dua syarat tu telah digugurkan tapi mesti memiliki muat. So maknanya dengan syarat lulus subjek bahasa Melayu dan sejarah di peringkat DVM sahaja. So ini ada benda baru. Saya mungkin nanti Cik Zabit akan terangkan apakah kelebihan ataupun syarat yang telah digugurkan berdasarkan kepada perkeliling yang telah dikeluarkan pada bulan Ogos tahun 2019. So mungkin inilah sebab tu saya teruja untuk berdepan dengan lepasan DVM. Sebenarnya syarat bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di college vocational telah dilonggarkan, tapi kemungkinan maklumat-maklumat ni tak sampai dan kita lihat nanti saya share
statistik yang kita ambil pada tahun 2019, 2020 dan saya harap 2021 ni akan meningkat lagi permohonan hasil daripada hebahan kami kepada kolej-kolej vocational dan juga yang dibuat oleh bahagian pendidikan dan latihan technical vocational ni. So itu step-step dia sehingga ke 15 tu. Jadi boleh tuan-tuan tengok nanti apakah tindakan-tindakan yang sepatutnya diambil. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Pemilihan. Yang ni pemilihan memang kita buat bersama dengan universiti dan pemilihan ni adalah berdasarkan kepada sistem yang kita bangunkan. So sistem yang universiti akan meletakkan syarat-syarat. Okey, slide seterusnya iaitu tentang pemilihan. So yang penting dalam pemilihan ni mestilah melepasi syarat. So saya yakin ada yang dapat pointer 3.8, 3.9 dan sebagainya. So mungkin tu merit tinggi, maknanya peratus untuk mendapat tempat tu agak tinggi. Kemudian masukkan program-program yang diminati. Ada juga calon-calon letak, ini dia kata saja letak. Tapi bila dapat itulah yang sistem pilih. Bukan kami yang letak pilih tu. Dia adalah berdasarkan kepada apa yang kita telah programkan. So universiti akan tetapkan syarat bahawa bachelor teknologi ni dia nak minimum 2.0. Itu syarat am. Tapi kalau syarat khas dia bagi bachelor BTech otomotif, mungkin contoh UTM letakkan 3.5 adalah syarat minimum. So syarat minimum. So maknanya daripada syarat tu dia akan padankan dengan unjuran. Berapa tempat yang UTM peruntukkan bagi BTech otomotif, katalah 60. So sistem akan pergi pada merit yang tinggi sampailah cut off yang ke 60 tu, so orang tu je yang dapat. So kalau yang tak dapat tu dia akan pergi pada institusi lain. So yang penting kita letak pada program yang kita minat dan juga seperti mana kelayakan yang kita ada. Dan pilih program mengikut keutamaan. So kalau kata minat untuk otomotif, ambil otomotif. Kemudian fall under timpalan dan sebagainya. So kalau minat otomotif, dia ada 4 universiti tu. Otomotif di UNIMEP, otomotif di Pahang, otomotif di UTHM dan otomotif di UTM. So pilih di mana nak. Dan rujuk kaunselor ataupun mereka-mereka yang lebih mahir tentang pilihan-pilihan universiti dan juga dalam UPU online tu sebenarnya kita ada trend, tapi disebabkan DVM ni baru 2 tahun, mungkin trend tu tak menunjukkan satu implikasi ataupun kesan yang mungkin boleh dijadikan panduan, tapi boleh juga tengok dari segi kebolehpasaran. Mungkin DVM ni sebab bachelor ni pun belum cukup satu cycle lagi ditawarkan. Dia mula ditawarkan pada sesi 2019-2020 ketika saya baru masuk ke UPU ketika itu. Usaha saya adalah bersama dengan jawatankuasa di peringkat MTUN masa tu untuk menyemarakkan lagi permohonan lepasan DVM ni untuk memenuhi tempat. Tapi pada peringkat awal tahun 2019 tu sangat sedikit. Satu program tu hanya 6 orang. Tapi dia meningkat daripada tahun 2020 telah meningkat dan saya harap tahun 2021 ni semua tempat yang ditawarkan oleh MTUN tu dapat dipenuhi tuan. Itu hasrat saya lah. Kemudian pelbagaikan bidang dan institusi seperti mana saya sebut tadi. Kalau otomotif tu ada di Melaka, mohon juga di Pahang, di Perlis ataupun di Batu Pahat. Okay. Itu pelbagaikan pilihan dan juga bidang dan juga institusi. So maknanya kalau duduk Melaka janganlah minta Melaka je. Maknanya boleh juga ke Pahang dan sebagainya. Okey, itu panduan untuk memilih. Okey tuan. Okey, Cik Wahid ada satu soalan lah di sini tentang bidang ini. Ya. Daripada apa yang diterangkan oleh Cik Wahid tadi bahawa memang dari segi peringkat ataupun di bahagian pengambilan pelajar aktiviti sebenarnya membuka ruang kepada contohnya pelajar otomotif untuk mengikuti pengajian di peringkat jazah ke bidang-bidang lain. Kita faham itu satu kemudahan yang disediakan oleh bahagian pengambilan ke IPTA. Untuk makluman Cik Wahid dan juga penonton, pada beberapa minggu yang lepas kita pun telah sebenarnya dah ada perbincangan dengan wakil-wakil daripada Universiti MTUN ya. Dan dalam perbincangan itu juga telah ditekankan dari segi
pilihan bidang. Seboleh mungkin sebenarnya sebab saya difahamkan oleh pihak universiti bahawa pihak universiti dalam rangka kurikulum ataupun program ini telah mengadakan mapping dengan NOS dan juga dengan kurikulum di peringkat kolej vocational. Jadi seboleh mungkin mereka ni ataupun pemohon ini kekal dalam bidang masing-masing kerana dari segi mapping tu Cik Wahid. Jadi itu mungkin kena kita tegangkan juga. Cuma memang di peringkat UPU tak ada masalah agaknya. Memang diberikan ruang untuk memilih bidang selain daripada bidang yang bukan bidang yang mereka ikuti di peringkat diploma. Betul. Sebab 8 pilihan tu maknanya kalau ada bidang otomotif tu boleh. Tapi bagi mendapatkan peluang yang tinggi memang dikhususkan kepada bachelor teknologi ataupun ijazah teknologi itu yang ditawarkan oleh MTON. Sebab tu kita lebih fokus kepada ni. Okey, boleh kita tengok sedikit slide dan saya suka nak kongsikan statistik. Mungkin saya akan skip beberapa program tentang ni. Mungkin masa yang diperuntukkan untuk saya ni. Okey, boleh skip kepada ni. Yang ini proses pemilihan, sistem yang buat. So mungkin boleh study je. Mungkin saya boleh terus kepada slide yang seterusnya lagi. Okey, proses pemilihan. Yang ini sebab kenapa gagal sebagainya, saya rasa yang ini mungkin boleh ditinggal sini. Mungkin kita boleh pergi kepada depan sikit lagi. Yang ini adalah laluan khas. So mungkin ada di kalangan lepasan daripada DVM ni tergolong dalam kumpulan-kumpulan ni. Kumpulan orang asli, B40, atlet, OKU. Kami akan padankan data-data ni dengan seperti mana saya sebut tadi dengan JKM, B40. So kita akan padankan dengan yang memiliki data e-kasih. Orang asli kita akan padankan dengan JPN, keturunan ataupun kaum dan sebagainya. Atlet kita dalam proses untuk berjumpa dengan semua pengarah-pengarah Majlis Sukan Negeri. Mungkin ada di kalangan di kalangan lepasan DVM ni adalah atlet negeri, mewakili daerah dan sebagainya, dan OKU juga bagi program-program ni. Saya tak pasti sama ada OKU ni yang mempunyai kad dengan JKM iaitu kad OKU. So ini kita akan tengok dari segi kategori kumpulan SASA dalam kita padankan data. Okey, seterusnya kita tengok pada keputusan dan rayuan. So yang ini kalau gagal tu Melayu. So ini apa yang baru sebenarnya saya nak kongsikan. Okey, di sini kita ada benda baru. Kalau tak dapat nak hubungi saya dalam bentuk macam ni dan sebagainya, kita ada UPU chat. So mana boleh chat pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, chat lah cara automatik. So maknanya UPU chat ni kita ada soalan-soalan yang umum yang selalu ditanya dan komputer yang akan jawab. Kami tidurlah tapi biar mesin tu jawab. Tapi kadang-kadang pemohon-pemohon ni sangat aktif waktu malam. Waktu pagi, waktu malam. So mereka akan chat dengan UPU chat. Ini benda baru. Kemudian kau boleh pasang graduan. So mungkin boleh tengok bidang-bidang mana yang menjadi keboleh pasaran ataupun peluang kerja, maknanya lepas graduate tu berapa peratus. So kebanyakannya 60%. Tapi mungkin bagi data DVM ni mungkin agak baru sebab dia baru ditawarkan, belum satu cycle lagi, belum ada yang graduate, jadi mungkin data tu tak ada. Tapi boleh tengok trend bidang otomotif, mungkin boleh tengok sarjana muda kejuruteraan otomotif yang ditawarkan di UTHM contoh, berapa keboleh pasang graduan dia. Tu ini boleh tengok. Kemudian kalkulator merit, nak tengok merit tadi berapa PNGK, 3.20. Okey, masukkan 3.20, dapat markah merit berapa. Kemudian trend permohonan penawaran. Trend ni kita akan tengok. Kalau dulu otomotif tu base kepada merit, tengok trend berapa. Kalau cut off untuk merit bachelor otomotif tadi 85, merit kita 70, jangan minta lah bachelor teknologi otomotif tadi sebab itu trend dia. Itu kita tengok trend. Kemudian OKU ni bagi orang yang kurang upaya, dia boleh tengok apakah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di universiti itu. InsyaAllah yang akan datang yang masih dalam pembikinan kita ialah pentaksiran psikometrik. Kita akan kaji, kita akan buat soalan untuk calon-calon ni, apakah kecenderungan dia, dan kita akan padankan apakah program-program yang sesuai dengan jiwa dan juga soalan-soalan psikometrik yang dia jawab tadi. Okey, ni what's new. Okey, ini kita tengok trend. Yang ini kita mungkin lama sikit. Mungkin kalau Tuan Pengerusi nak tanya, boleh tanya. Ini trend 3 tahun kalau kita tengok 3 tahun, yang biru tu adalah 2018, 2019, 2020. So mungkin dah 3 tahun. Saya minta maaf tadi. Saya masuk 2019, masa tu dah lepas, saya dah
satu kohort pada masa tu. Tapi kalau kita tengok sangat sedikit kalau kita bandingkan. Yang 2020 tu mungkin dah banyak. Ini jumlah pelajar DVM yang mendapat tawaran ke UA. Ini kita campur sekali 4 MTun tu. Kalau satu MTun 60 dia punya unjuran, kita panggil unjuran. Ada 240 tempat yang diisi hanya separuh je tuan kan. So saya harap bagi mereka yang sedang mengikuti siaran ini, tengoklah sebenarnya peluang tu banyak. Cuma mungkin maklumat tak sampai ke, saya tak pastilah. Mungkin hearsay daripada ni. Saya pun pernah berpengalaman ke Sungai Petani, yang mana pada ketika itu saya masih mempromosikan di peringkat universiti. Saya daripada UTM, kita promote kan. Tapi bila kita tanya tentang MTun, maknanya masa tu belum ada lagi Bachelor Teknologi yang ditawarkan. Mungkin pada tahun sesi kemasukan 2018-19 tu ada yang kosong. Kalau kita tengok tu ada yang kosong. Ini untuk ke-4 universiti ini ke-4 universiti. Bawah tu tak nampak. Okey, kalau kita tengok yang ni. Ini jumlah pelajar DVM yang mendapat tawaran bagi program BTEC 2019-2020. Baru 2 tahun. Yang tadi 3 tahun tu BTEC belum ditawarkan. Sebab tu mungkin yang ada ditawarkan tu mungkin di UiTM, di UPSI. Tapi bila tahun 2019-2020, kalau kita tengok 2020 yang biru tu, yang sebelah kiri tu UiTHM, so dia telah melebihi daripada at least kurang-kurangnya 50. Tapi ini dia ada 4 ataupun 6 program. Masih lagi kurang. Kalau kita kira unjuran yang ditawarkan setiap universiti itu lebih kurang dalam 240 ke 360. So berdasarkan kepada program yang ditawarkan. Selalunya dia akan ambil satu kohort dalam 60 tempat. So selalunya yang kurang, kalau mungkin tuan dah bincang dengan MTun baru-baru ni, khusus kimpalan sangat kurang dipohon oleh calon-calon. Ataupun tak ada calon ataupun tak ada graduan di peringkat DVM. Saya rasa bukan itu isu dia. Mungkin ada program-program yang menjadi tumpuan, dan mungkin ada program yang tidak diminati oleh pelajar. Saya pernah berdialog dengan pengurusan akademik di UMP, yang mana mungkin peluang kerja yang ditawarkan kepada lepasan DVM bagi bidang kimpalan tu melebihi daripada apa yang ditawarkan oleh UA. So mungkin untuk melanjutkan pelajaran di tingkat sarjana muda, Bachelor Teknologi, dengan tawaran yang didapati selepas DVM, sebab dia berdasarkan kepada skill dan sebagainya. Apapun terpulang kepada calon tu untuk memohon. Tapi bagi kami di UPU, kita menawarkan apa saja tempat untuk kita melahirkan graduan seramai mungkin bagi kita terus kepada negara maju. Kita harapkan semua lepasan sekolah akan tamat di peringkat ijazah. So itu hasrat kerajaan dan UPU sebagai penyelaras bagi kemasukan universiti. Kita memohon supaya lebih ramai lepasan DVM melanjutkan bayang sehingga ke peringkat ijazah. Okey, kita tengok ada slide lagi. Ni kita tengok sebelum tadi yang menawarkan tadi ada 4. So ini kita tengok, kita dah sebut tadi, Tuan Pengerusi pun dah sebut, ada ditawarkan di Batu Pahat UTHM, ada ditawarkan di Pahang, ada ditawarkan di Melaka, dan satu ditawarkan di Utara. So maka saya harap calon-calon terbuka, layarilah ke mana-mana yang ada ni. Dia tak masuk Sabah dan Sarawak saja. Pada saya tak ada masalah bagi calon-calon memohon program yang sama tapi di institusi yang lokasi dia berbeza. Okey, ni kita tengok lebih spesifik program-program yang ditawarkan. Kita tengok saya sebut tadi 4, ada 6 Kebanyakannya ada minimum menawarkan 6 program. UTHM menawarkan 8. 8 program. UTM 6 saja, UMP pun 6, UNIMAP pun 6. So kena pilih so program-program yang mana yang ada kod dia kat situ. So sama je kod yang sini dengan apa yang ada di UPU online. So kebanyakannya program tu adalah sama antara satu sama. Mungkin berbeza sikit. UTHM tu dia ada ekstra 2 tadi dia ada lebih program yang ditawarkan di peringkat UTHM. Okey, seterusnya kita tengok slide yang ini 10 program yang jadi pilihan pertama. Kalau kita tengok tu kita tahulah, saya selalu sebut-sebut pemensionan menjadi
pilihan utama. Tapi mungkin saya tak pastilah yang ditawarkan di peringkat DVM, DKM dan juga di LKM. So Unimap yang menjadi pilihan adalah otomotif saja. Betul lah? Otomotif. Yang lain tu mungkin tak menjadi pilihan. Jadi saya tak pastilah sama ada calon-calon DVM ni tak nak berhijrah ke Unimap ke, ataupun tu maknanya saya tak ada statistik. Saya tak ada kajian yang saya buat kenapa calon tak memilih di Unimap sedangkan banyak program-program ditawarkan. Tapi UTHM mungkin dia menawarkan lebih banyak program, sebab itulah dia punya 10 program yang menjadi pilihan pertama. So ini pilihan pertama saja. Dia ada pilihan kedua, ketiga sampailah pilihan yang ke-8. Okey, seterusnya adalah kita tengok yang ini di mana nak kita dapat maklumat tu. So hebahan kita di Facebook, Instagram, Telegram mungkin dalam norma baru ni, inilah kaedah kami berpromosi. InsyaAllah kalau keadaan negara membenarkan kita menjangkakan kita akan buat program Jom Masuk IPT pada bulan Jun nanti, dan di situ nanti mungkin calon-calon boleh mendapat maklumat sebelum tarikh tutup ataupun tempoh-tempoh pengemaskinian program, sebab kemasukan bagi program ijazah adalah pada bulan Oktober. So ini adalah hebahan sosial media. Saya rasa mungkin slide yang terakhir kot ni ya. Okey, ini laman web kat mana kita nak capai rujukan. So di sinilah kita boleh tengok senarai program yang ditawarkan, syarat-syarat khas, syarat-syarat am kemasukan dan juga mengenai UPA dan juga institusi-institusi yang berkaitan. So yang ini kita lebih fokus kepada 4M tu lah. So ada juga program-program lepasan DVM seperti sains rumah tangga dan sebagainya, ada juga ditawarkan di UiTM dan juga di UPSI. Tapi spesifik untuk hari ini because kita di bawah BPL TV, so maknanya kita lebih fokus kepada promosi ataupun program BTEC ya. Program BTEC. So yang lain insya-Allah kalau ada jemputan daripada KV-KV yang lain untuk kami memberi maklumat, kami boleh dihubungi dalam seperti mana kita punya website tu upu.mohe.gov.my. So ini boleh hubungi kami dalam apa saja bentuk, iaitu hotline. Kita ada satu hotline yang berfungsi waktu pejabat. Tapi kalau nak email, boleh email kami. Kalau nak datang, mungkin boleh datang ke Prisi 5 tapi mengikut SOP yang ditetapkan. Boleh rentas negeri ataupun tidak. UPU chat ni seperti mana saya kata tadi, boleh berhubung dengan kami pada bila-bila masa, tengah malam, pagi dan sebagainya, tapi akan dijawab oleh mesin yang telah ditetapkan. Kemudian kami punya Twitter kemasukan BPA, kemudian dekat Facebook, kemudian ada maklum balas So boleh bertanya, kalau hotline tu terlalu sibuk, boleh tanya maklum balas. Pegawai kami sentiasa menjawab sama ada dari rumah atau dari pejabat. Dan yang paling penting sekali adalah untuk memuat turun UPU Pocket. So tak perlu tanya, semua ada dalam tu. Dalam UPU Pocket tu. So mungkin siapa-siapa yang ada kat sini pun ataupun yang mengikuti siaran ni, pergi pada Play Store kalau ada Android, cari UPU Pocket, download, boleh tengok kat situ. So mungkin tak perlu tanya, tak perlu call dan sebagainya. Semua ada di situ. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah mungkin lepas ni kita ada soal jawab yang mungkin saya boleh jawab, mana yang memerlukan keterangan lanjut. Itu saja. Terima kasih tuan. Terima kasih diucapkan pada Cik Wahid atas taklimat yang disampaikan. Jadi sebelum kita serahkan kepada kapten yang kedua, ada satu perkara yang mungkin ingin ditekankan tadi ataupun telah ditekankan oleh Cik Wahid, iaitu bagi pembelian unit ID mestilah menggunakan MyCard pemohon. Betul Cik Wahid? Ya, betul. Jadi kadang-kadang yang datang tu adalah wakil pada pemohon. Jadi bila maksudnya kalau wakil perlu bawa salinan kad pengenalan calon. Itu yang sangat penting supaya nanti dalam data tu tidaklah data orang lain. Data calon tak ada. Calon tak ada, tapi data yang beli yang membeli unit ID tu saja ya. Jadi itu yang perlu diberi penekanan. Yang lain Cik Wahid kita reserve soalan-soalan tu di akhir di sesi yang ketiga. Jadi kita saksikan dulu video yang telah disediakan. College Vocational. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita beralih kepada sesi kita yang kedua, iaitu taklimat berkenaan dengan pengiktirafan dan artikulasi program.
dialu-alukan kehadiran panel kita yang kedua. Bersama-sama kita Cik Zabid bin Bakar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Agensi Kelayakan Malaysia. Selamat datang Cik Zabid ke bahagian teknik vokasional. Cik Zabid ni sebenarnya rakan saya dulu di Kementerian Pendidikan ya. Kan lama, orang lama di Kementerian Pendidikan. Baik, Cik Zabid, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Encik Zabid bin Bakar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Agensi Kelayakan Malaysia untuk menyampaikan taklimat. Silakan Encik Zabid. Alhamdulillah, terima kasih Cik Khairi. Terima kasih juga bahagian BPL TV, Kementerian Pendidikan Malaysia kerana menjemput kami MQA untuk memberi sedikit maklumat yang penting bagi pelajar-pelajar dan ibu bapa yang mana anak-anak ini sekarang memang tengah fokus dengan program-program TVET. Jadi ini adalah peluang yang kemasan bagi pihak MQA. Sebabnya MQA buat masa ini tidak mampu untuk menerangkan kepada keseluruhan berkaitan dengan pentingnya TVET di negara kita sekarang. Jadi terima kasih kepada pihak kementerian terutama BPL TV kerana menjemput sekurang-kurangnya pihak MQA dapat mewawarkan perkara penting ini kepada ibu bapa yang mungkin dalam kegusaran terhadap pelajar-pelajar terutamanya KV yang kita tahu kolej vokasional ni dia lain sikit dia punya situasinya berkenaan dengan program-program kemahiran. Jadi dalam pembentangan ini insya-Allah saya cuba memberi sebaik mungkin pemahaman kepada pelajar-pelajar, ibu bapa, guru dan kepada semua yang terlibat pada hari ini untuk jelas tentang berapa pentingnya program-program yang dipanggil TVET. Jadi sedikit latar belakang dan juga yang saya akan bentangkan dan juga artikulasi dan macam mana untuk menyemak program-program yang telah diiktiraf oleh pihak MQA dan JPK. Jadi next. Okey, sebenarnya bila nak sebut tentang TVET ni tahun 2016 lagi perkara ni telah diwawarkan bahawa pentingnya. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-11 kalau kita tengok tahun 2016-2020 hingga 2020 bab 5 bidang fokus B memperkukuh tadbir urus TVET untuk pengurusan yang lebih baik. Jadi bagi melaksanakan perkara ini pihak MQA dan JPK telah diberi mandat bagi tujuan untuk menyelaras dan pemantauan TVET yang lebih baik. Yang ini yang mereka hendakkan. Jadi sistem baru ini bertanggungjawab memberi akreditasi program TVET yang ditawarkan oleh semua IPT di Malaysia, awam ataupun swasta. Okay. Next. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-11, kalau kita tengok teras strategi 3, meningkat pembangunan modal insan untuk negara maju. Bila kita pergi ke bidang fokus B, mentransformasi TVET untuk memenuhi permintaan industri. Jadi nampak pentingnya sekarang ni pelajar-pelajar KV ni. Kemahiran tu amat penting untuk industri. Jadi kita tahu kan sekarang ni walaupun dalam keadaan pandemik dan sebagainya, tapi kita tetap jalankan program-program ni sebab kita nak membekalkan mereka yang berkemahiran dan juga berinovasi dalam pendidikan TVET untuk industri. Next. Jadi bagi melaksanakan strategi tadi, Kementerian Pengajian Tinggi pun mengambil inisiatif di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025, iaitu kita tengok dalam tu fokus 4 tu graduan TVET berkualiti. Bila sebut graduan TVET berkualiti ni kita faham. Bila sebut je kualiti, mereka akan terfikir MQA. Jadi MQA memang menjaga jaminan kualiti negara. Jadi sekarang ni TVET ni ada kelebihan. Bukan MQA saja, tapi JPK, bahagian Kementerian Sumber Manusia pun, Jabatan Pembangunan Kemahiran,
Kementerian Sumber Manusia pun mengambil peranan yang sama, bekerjasama dengan MQA untuk melaksanakan tujuan dan hasrat yang murni. Jadi kita tengok. Next. Okey, bila disebut saja sistem jaminan kualiti tunggal TVET. Jadi pada 30 Januari 2019, Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju agar sistem ni dapat dilaksanakan. Jadi bila disebut apa sistem jaminan kualiti tunggal TVET tu? Apa yang mereka buat sebenarnya? Jadi ini saya akan terangkan sedikit. Jadi dia ada 3 perkara yang terlibat dalam sistem jaminan kualiti tunggal TVET. Yang pertamanya adalah pemakaian dokumen Code of Practice for TVET Program Accreditation yang kita panggil, ada panggil KOPTA, ada panggil KOPTIPA dan semacamnya. Tapi yang ini adalah penting bagi orang yang melaksanakan jaminan kualiti program-program TVET. Contohnya institusi, college vocational yang mana akan terlibat dalam kemahiran. Inilah dokumen yang akan digunakan. Dan dokumen ini akan digunakan sama oleh pihak MQA dan juga JPK. Itu yang cantiknya antara dua kementerian yang bergabung. Kemudian, perkara kedua, penubuhan jawatankuasa teknikal bersama yang disebut oleh Cik Hairi tadi, JTC. Yang ini adalah bertanggungjawab untuk menyelaraskan dasar dan proses jaminan kualiti program TVET. Jadi perkara 1 dan 2 ni fokusnya kepada pemberi pendidikan TVET. Yang fokus ketiga ni yang kita tengok, penambahbaikan laluan pendidikan graduan TVET. Yang ini seperti kawan saya daripada UPU tadi menyebut, Cik Wahid, dia kata ada istimewanya laluan pendidikan TVET. Jadi kita nak tengok apa laluan pendidikan TVET yang istimewa sangat. Jadi kita pergi seterusnya. Okey, ini adalah prinsip artikulasi TVET yang kita telah pun keluarkan perkelilingnya pada 30 Ogos 2019. Dalam penambahbaikan laluan pendidikan graduan TVET ni, dia ada 9 prinsip artikulasi, iaitu TVET ke akademik ke TVET. Dua-dua kemahiran ni bergabung untuk laluan dan sebagainya. Ini penting. Kita tengok seterusnya. Dalam 9 prinsip artikulasi TVET ni, kalau kita tengok, saya dah combinekan beberapa prinsip supaya ia menjadi lebih mudah untuk kita faham. Kita tak hafal satu-satulah. Jadi kalau ikutkan prinsip 1, 6 dan 7 tu, graduan TVET pada tahap diploma dan diploma lanjutan boleh melanjutkan pengajian ke tahap sarjana muda dan seterusnya ke tahap sarjana dan kedoktoran. Dah ada laluan. Dah ada laluan. Bukan saja sarjana muda tapi pada sarjana dan terus. Ya, bukan saja terhenti di diploma. Setakat ni orang kata sampai diploma. Diploma kemahiran, diploma vocational Malaysia. Tapi laluan tu kita dah buat hingga ke sarjana muda dan seterusnya boleh menyambung ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Kalau kita tengok prinsip 2 dan 3. Graduan TVET disyur kekal melalui laluan TVET sekurang-kurangnya sehingga tahap diploma dan mendapat manfaat kemajuan pembelajaran maksimum. Jadi ini memang kita pentingkan untuk pelajar-pelajar TVET untuk lalu ke laluan dia hingga ke diploma tu, biarlah bidang yang sama. Okey. Sebabnya kemahiran tu yang kita nak. Jadi, untuk graduan TVET ni, bila dia ingin masuk ke peringkat yang lebih tinggi, katakan sarjana muda, dulu kalau kita nak masuk diploma dalam bidang, contohnya diploma dalam bidang timpalan, dengan mendapat SPM berapa-berapa kredit. Tapi sekarang SPM tidak diambil kira. Jadi dengan diploma tu saja dia dah boleh mohon kepada yang tadilah MTun tadi. Sebab apa? Kita tak lihat yang belakang dah. SPM tu dapat berapa, SDM tu dapat berapa, kita tak tengok dah. Jadi laluan tu dah cantik untuk pelajar-pelajar diploma TVET. Kemudian prinsip 4 dan 5, institusi menetapkan syarat kemasukan, saringan, bimbingan dan pindah kredit secara bersesuaian. Mereka bentuk program untuk memberi laluan seamless kepada graduate TVET. Ini saya ada dengar tadi Cik Hairi kata bahawa kurikulum tu telah digubal supaya dia boleh map dengan
dengan program yang akan datang. Jadi yang ini yang kita hendak dia lalu program diploma supaya pelajar-pelajar ni bila pergi ke sarjana muda, mereka boleh dapat pindahan kredit. Bukan saja 30%, insya-Allah hingga 50%. Tapi ada syarat-syarat tertentu, dasar-dasar tertentu pindah kredit yang perlu pihak universiti tahulah. Kenapa boleh sampai 50%, kenapa sampai 30%. Ada. Jadi yang 3 di atas ni, prinsip 167, 2, 3, 4, 5 ni begitu penting untuk pelajar-pelajar ni tahu apa program yang dia ambil dan apa program yang akan datang ke peringkat sarjana muda yang mereka perlu ambil supaya pindahan kredit ni boleh diambil kira. Itulah keistimewaan yang sangat baik untuk pelajar-pelajar TVET. Prinsip 8, pelajar boleh melanjut pengajian ke mana-mana hantar program TVET melalui pengiktirafan pembelajaran terdahulu yang dilaksanakan oleh MQA dan JPK. Yang ini untuk makluman adalah berkenaan dengan apel. Jadi pembelajaran terdahulu diambil kira. Jadi nanti saya akan beritahu kalau ada yang nak tahu tentang apel, saya akan ceritakan sikit pasal apel. Kan? Sebab apel ni penting untuk pelajar-pelajar KB yang lepas-lepas dan sebagainya. Ya. Yang nombor prinsip 9 tu biasalah DTC akan sentiasa memantau dan menyemak semula dan dan kesesuaian berkaitan dengan situasi semasa. Jadi kita selalu memantau ya apa situasi semasa yang berlaku sekarang terhadap graduan-graduan TVET dan juga kurikulum yang mungkin ada penambahbaikan dan sebagainya. Sikit penjelasan mungkin daripada Cik Zabit berkenaan dengan JTC. Maksud di sini ialah JTC ni ataupun Joint Technical Committee adalah merupakan jawatankuasa yang mengawal dari segi kualiti TVET bukan saja di peringkat pengajian tinggi tapi juga di peringkat pendidikan, Cik Zabit. Pendidikan dan juga peringkat kebangsaan. Sebab JTC ni sebenarnya bukan antara jawatan kuasa teknikal ni bukan saja antara MQA dan JPK. Kita ada juga daripada kementerian lain yang tak silap saya ada 13 keahlian di dalamnya. Termasuklah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan, Perancangan Ekonomi dan sebagainya. Dalam tu kita ada portal yang kita akan saya akan beritahu, boleh tengok dalam portal tersebut. Baik. Ya? Maksud di sini sebarang perubahan dari segi dasar dalam program TVET perlulah merujuk kepada jawatankuasa JTC. Betul. Baik. Next. Okey, kita tengok pula juga apa keistimewaan laluan mereka ni untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi, universiti dan sebagainya, ya. Kita tengok KPT dia telah mengeluarkan beberapa pemakluman berkaitan dengan pengambilan pelajar aliran TVET. Kalau kita tengok di sebelah kiri kita lah, kemasukan pelajar di KM, di LKM, di VM ke sarjana muda di IPTS. Ni yang untuk IPTS. Okey. Kelayakan syarat utamanya adalah kelayakan di KM, di LKM dan di VM yang telah mendapat akreditasi penuh MQA atau badan akreditasi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Lain tu seperti JPK dan sebagainya lah. Okay. Tertakluk kepada kelulusan senat PPT, bidang yang bersesuaian. Okey. Program sekiranya perlukan program pengukuhan, jadi pihak universiti boleh laksanakan program pengukuhan tu di antara 1 tahun atau 2 semester. Okey, kalau tengok kelayakan masuk di KM, di LKM, di VM dengan minimum PNGK 2.50. Yang ini untuk yang swasta. Okey, di KM, di LKM, di VM dengan minimum PNGK 2.0 dan 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan. Yang mana ada 2.0 tu, pergilah berjimat dulu. Kemudian masuk, ini untuk yang swasta lah. Dengan 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang dia. Kalau kita tengok yang sebelah kanan pula, kemasukan pelajar di KM, di LKM, di WM ke sarjana muda di UA dan IPTA. Okey, kelayakan yang saya sebutkan tadi yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan lulus oleh Senat Universiti. Syarat khas program jenis program yang ditawarkan di UA. Jadi kita bagi
UA sekarang ni boleh ambil pelajar-pelajar ni mengikut kepada syarat yang kita ada ni. Seperti Cik Wahid cakap tadi, mendapat sekurangnya tahap 1 dalam MUET lah. Ini yang MUET ni penting lah. Tapi tahap 1 je, band 1. Jadi, berapa istimewanya pelajar TVET ni. Yang kita tahu kan, kalau nak masuk universiti awam ni memang syarat-syarat dia memang kuat tough. Jadi saya galakkan pelajar ni supaya fokuslah betul-betul untuk program DVM, terutama daripada kolej profesional, supaya mereka ni dapat bersaing untuk masuk ke program penyelesaian muda di dalam Universiti MTUM tadi. Okay, next. Okey, kita tengok pengukuhan laluan. Sekarang ni saya bagi sedikit tentang kerangka kelayakan Malaysia. Orang cakap Malaysian Qualification Framework, MQF dan sebagainya. Inilah dia. Kalau kita tengok di dalam kita punya kerangka, kita dah ada level sebelah tu, MQA level 1, 2, 3, 4, 5 hinggalah 8. Jadi kalau kita tengok untuk TVET 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 tu adalah advanced diploma. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Baru saja kita tak update lagi kat sini, dah diluluskan hingga tahap 6 sarjana muda. Jadi kalau tuan-tuan dan puan bila nak mohon satu program, terutama di universiti yang anda berminat, tengoklah juga kredit bergraduat dia. Kalau macam kalau peringkat diploma tu tahap 4 tu 90 kredit. 90 kredit, kalau tak cukup 90 kredit tu bermakna program tu tidak mematuhi kerangka kelayakan Malaysia. Dan kemungkinan besar tak akan dapat akreditasi daripada MQA. Jadi kalau degree 120. Jadi 120 tu mesti ada. Lebih tak apa, jangan kurang. Kalau kurang daripada itu bermakna program tu macam saya katakan tadi, kemungkinan besar tak akan dapat akreditasi MQA. Ya. Next. Ini dia kita tengok pengukuhan laluan pendidikan TVET. Kita tengok sektor akademik. Sektor akademik ni dia bermula dengan SPM. SPM, kemudian dia bolehlah pergi ambil sijil tahap 3 dengan SPM 1 kredit, lulus SPM 1 kredit. Kemudian bolehlah pergi diploma lanjutan dan sarjana muda. Ini laluan dia. Yang pentingnya SPM. Kita tengok sektor TVET pula. TVET dia ada, kita tahu dia ada tahap 1, SKM 1, tahap 2, tahap 3. Kemungkinan pelajar-pelajar ni tak ada SPM. Betul? Betul. Mereka tak ada SPM. Jadi, bila habis je dengan SKM tahap 3 tadi, dia boleh pergi ke TVET tahap 4. Samalah sekarang ni budak-budak Diploma Vocational Malaysia, dia tak ada SPM. Dia sekarang ada SDM. Jadi bila dah dapat TVET tahap 4 tadi, diploma DVM tadi, jadi tak perlu nak tengok belakang dah. SDM awak ke, SPM awak ke, tak perlu. Dengan dapat keputusan yang baik, yang macam Cik Wahid cakap tadi, kurang-kurangnya 3.5 lah. Barulah kita nampak gas sikit, steady sikit untuk pergi ke universiti awam. Jadi teruslah pergi ke sarjana muda tahap 6. Tak perlulah pergi ke TVET tahap 5 dah. Dia boleh jam terus ke tahap 6. Tapi dalam artikulasi ni ada juga bagusnya. Bila dua sektor berbeza, akademik dan TVET ni, saya ada buat tanda dot kat situ. Jadi dia sijil TVET tahap 3 ataupun sijil tahap 3 yang akademik, dia boleh jam juga. Dia boleh cross kedua-duanya. Sama juga yang TVET tahap 4 tadi. Kalau dia rasa pelajar tu rasa dia nak pergi ke sektor akademik, dia boleh pergi ke sektor akademik kalau dia mahu, tetapi saringan tadi akan ditentukan oleh pihak universiti tersebut. Sama ada anda, pelajar tersebut, boleh komit tak dengan apa yang akademik akan laksanakan. Jadi saringan ni perlu ada lah. Jadi inilah cantiknya sekarang ni kedua-dua sektor ni. Sama juga dengan akademik. Kalau dia nak pergi ke TVET, tiba-tiba dia kata TVET ni pun lagi apa ni, rasa jiwa dia dekat TVET. So dekat diploma tahap 4 tu dia pun boleh pergi ke sarjana muda tahap 6 di TVET. Sebab apa? Pengukuhan tu akan dilakukan oleh pihak universiti dan sebagainya.
Ya. Saya bagi sedikit gambaran mereka yang laksanakan DVM dan juga DKM. Saya sebut DVM dan DKM ni banyak sebab dia berkaitan secara khusus kepada pelajar KB. Jadi inilah penilaian. Sekiranya sesuatu kolej tersebut ingin menawarkan program yang berbentuk Diploma Vocational Malaysia, dia akan melalui MQA. Dan proses penilaiannya yang terpapar sekarang ni sehinggalah lulus. Okey, dia berhenti kat lulus dulu. Okey. Yang di KM pun sama juga. Dia akan dia panggil pusat bertauliah. Pusat bertauliah ni dia bila menawarkan di KM, dia akan pergi ke Kementerian Sumber Manusia, iaitu bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi dia akan pergi proses yang sama dan dia akan sampai ke lulus. Dan untuk makluman juga, penilaian ni adalah menggunakan ahli panel penilai yang sama. Yang kita ada pool of assessor yang akan digunakan untuk kedua-dua. Ini yang kita penyatuan, bukan penyatuan lah, kerjasama antara MQA dan juga JPK itu amat cantik. Jadi bila dah lulus kedua-duanya, mereka akan masuk di dalam MQR. MQR ni adalah Malaysian Qualification Register. Okey. Sebab apa disebut MQR? Apa dia MQR? Okey, kita pergi next. Okey, MQR ni adalah semakan kepada semua umum, semua rakyat di dalam negara ataupun di luar negara untuk melihat program-program yang telah mendapat akreditasi daripada MQA ataupun JPK untuk program-program TVET. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi ke laman web kami yang saya ada tandakan MQR tu, tuan-tuan klik kat situ. Next. Bila kita klik kat sini, dia akan keluar inilah bentuk dia. Bentuk paparannya. Jadi di sini macam saya dekat saya pergi ke nama institution tu, saya type College Vocational Sepang College Vocational Sepang. Bila kita klik kat situ, kita search. Next. Dia akan keluar begini. Dia akan paparkan program-program yang telah mendapat akreditasi MQA. Jadi bila saya tengok sini ada 2 program yang dapat akreditasi. Jadi ini tahun lepas punya lah. Jadi saya tengok sini ada Diploma in Fashion Design. Jadi saya berminat, saya klik dekat situ. Jadi dia keluarkan detail begini. Jadi untuk melihat program ni dapat akreditasi bila, tarikhnya tu kita tengok tu, date of accreditation, dekat tu starting 12/4/2018 ya. 2018. Jadi dekat sini tuan-tuan dah boleh tengok dah, macam-macam ada kat situ. Kan? Nama program, bila dapat akreditasi, college mana. Okey, alamat. Yang bawah tu kita tengok berapa tahun pengajian dia. 2 tahun 4 bulan. Jadi kredit bergraduat 96 ke tu? 90 ke 96? Dia kecil sangat ke sini. 96. 90. 90. Jadi pelajar dia dah tahu dah. Program ni dah dapat akreditasi. Kredit dia 90. Jadi paparan ni semua institusi yang berdaftar di bawah akan datang di bawah JPK ataupun MQA akan terpaparlah. Buat masa ni dengan MQA semua program-program yang telah kita bagi akreditasi termasuklah awam dan juga swasta ada dah terpapar dalam MQR. Jadi nasihat saya sebelum mengambil sesuatu program, semak dalam MQR dulu supaya program tu diiktiraf oleh pihak, diberi akreditasi oleh pihak MQA. Okay? Next. Jadi untuk memudahkan pelajar ni, ibu bapa, guru-guru dan sebagainya, ialah guru pun penting. Bila pelajar tanya apa program yang saya nak ambil, program ni dah dapat iktiraf akreditasi ke belum dan sebagainya. Jadi kita ada lancarkan app. App tu kita panggil yang nombor yang bawah tu, yang hijau, kalau apa tu, hijau terus sikit, warna pink itu, kita letak My MQR. Jadi muat turunlah aplikasi My MQR tu. Jadi kalau kan kita ada carnival, mungkin ada swasta buat carnival pendidikan,
UPU pun ada buat panduan pendidikan. Jadi bila pergi, handphone saja yang boleh menentukan bahawa program itu dapat akreditasi ke belum. Jadi kalau pergi je ke booth-booth tertentu, kolej akan menawarkan atau universiti akan menawarkan program, semaklah program tu melalui My NQR. Ya, dia akan keluar dan sebagainya. Next. Untuk TVET pula, saya minta tuan-tuan dan puan, guru-guru dan juga ibu bapa bolehlah menyemak portal TVET yang ada di dalam portal NQA. Jadi klik saja untuk ikon TVET tersebut. Okey. Saya rasa saya harap semua jelaslah dengan penerangan tersebut. Itu saja ya. Itu saja buat masa ini. Baik, terima kasih kepada Cik Zabit atas maklumat beliau tadi. Baik, ada dua perkara yang mungkin saya boleh untuk di-highlightkan di sini, iaitu tentang pertama, syarat kemasukan ke program ijazah di IPTS 2.5 CGPA Yep. dan plus atau 2.0 plus 2 tahun pengalaman. Maksudnya kalau graduan yang telah bergraduat sebelum ini, mungkin dari segi keputusannya tak mencapai ke 2.5, masih lagi boleh dengan syarat 2.0 dan pengalaman bekerja selama 2 tahun. Ya, tapi ya. Okey, yang kedua iaitu syarat ke IPTA ke peringkat ijazah sarjana muda 2.0 saja. Itu dua perkara yang saya nak highlightkan. 2.0 tu yang ditetapkan oleh pihak UA ataupun Universiti Awam. Universiti Awam lah. Tetapi mestilah Persaingan mereka yang terbaik itu akan diambil kira. Maksudnya merit yang terbaik itulah yang akan diberi keutamaan. Baik, sebelum kita beralih kepada sesi soal jawab, sekali lagi kita saksikan video yang disediakan. Kolej Vocasional Sultan Abdul Samad. Nama kita akan mulakan sesi soal jawab. Kedua-dua ahli panel telah pun bersedia. Sebelum kita pergi pada soalan daripada peserta atau penonton, ada dua soalan yang ingin saya kemukakan kepada ahli panel. Yang pertama, berdasarkan situasi semasa, BPLTB telah mengubah dengan menunda takwim akademik selama 3 bulan ke hadapan berikutan pandemik COVID-19 lah. Jika mengikut takwim sebelum ini, pelajar KB akan menamatkan pengajian pada bulan Jun. Tetapi pada tahun 2021, pelajar KB akan menamatkan pengajian pada bulan September 2021. Soalan saya yang pertama adalah, adakah sesi pengambilan pelajar ke IPT juga dilewatkan? Yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk bekas pelajar yang bergraduat pada tahun 2016, ini fokus pada pelajar PhD yang bergraduat pada tahun 2016, 2017, dan pada ketika itu program yang mereka ikuti belum lagi mendapat iktirafan UPA untuk melanjutkan pelajaran. Ini dua soalan kepada ahli panel. Silakan. Okey, terima kasih Cik Eric. Saya jawab soalan yang pertama mungkin berkaitan dengan pelanjutan kan, disebabkan oleh anjakan daripada perpesaan ataupun kalender akademik di peringkat KV. Jadi saya nyatakan bahawa tadi proses kemasukan kita adalah kita dah susun daripada seawal bulan Oktober yang lepas. Sebaik saja pendaftaran pelajar-pelajar bagi sesi kemasukan 2019-2020. Dan sekarang ni adalah 2021 ke 2022. Jadi proses kita mungkin kita akan buat perbincangan dengan BPLTB sebab
keputusan yang kita akan nilai adalah keputusan yang terakhir. So maknanya calon kena muat naik transkrip ataupun slip diploma tu untuk sebagai pengesahan mereka telah tamat pengajian. Sebab ini adalah bukan syarat yang ditetapkan oleh UPU, tapi walau bagaimanapun Senat Universiti ingin melihat calon-calon ataupun pemohon-pemohon yang telah tamat pengajian. So proses pendaftaran kita adalah pada bulan Oktober, dan mungkin saya belum dapat tarikh spesifik daripada BPLTV bilakah yang dikatakan bulan September tu, sebab dia tu dah terlalu lewat. Mungkin kita telah buat perancangan ataupun mesyuarat pemilihan bersama yang memastikan bahawa semua calon mendapat surat tawaran tu pada bulan September. So maknanya proses tu terlalu lama. Tapi walau bagaimanapun boleh dilihat dari segi mungkin kita lihat dari segi saya tak pasti sama ada di peringkat BPLTV ada jawatan kuasa peperiksaan yang boleh mengendorsekan, dan kita mungkin boleh dapat data daripada bahagian BPLTV dan kita akan padankan dengan calon-calon tu berdasarkan kepada permohonan-permohonan. Jadi itu yang mungkin boleh saya nyatakan. Tapi untuk kita menganjakkan proses kita, sebab kita telah ada dalam sistem kita dah buat mesyuarat panduan, mesyuarat teknikal dan sebagainya, syarat-syarat masuk, unjuran dan sebagainya kita telah laksanakan lebih awal. Dan itu yang kita nyatakan bahawa universiti bersedia untuk menerima pelajar bagi sesi kemasukan 2021-2022 adalah pada bulan Oktober. So itu mungkin jawapan saya pada saat ini. Mungkin perlu ada perbincangan daripada soalan Cik Airi tadi tentang anjakan khusus bagi ini. Walau bagaimanapun, satu lagi mungkin option ataupun yang ada adalah mungkin boleh berbincang dengan MTUN, mungkin ada mirror image ataupun kemasukan bagi semester kedua yang diuruskan oleh pihak universiti sendiri. Itu antara mungkin option-option yang ada. Itu saja jawapan saya. Okey, terima kasih. Kita balik kepada soalan yang kedua tadi. Mungkin Cik Jabir? Ya, terima kasih Cik Airi. Soalan ni memang dah jadi satu jangkaan kepada pihak MQA. Memang betul 2016 2017 tu memang program-program tu belum diiktiraf, belum mendapat akreditasi lagi. Sebab selepas tu baru pelbagai usaha yang kita buat untuk mendapatkan akreditasi terhadap program-program itu. Tapi untuk pelajar-pelajar ni, kalau 2016-2017, semestinya mereka ni telah pun berkhidmat, bekerja di industri dan sebagainya. Betul, saya rasa, saya pasti bahawa mereka dah pun bekerja. Jadi untuk mereka ni melanjutkan pengajian, tak perlu gusar sebab apa program-program ni tidak mendapat akreditasi. Sebab kita ada produk daripada MQA yang dipanggil APEL. Jadi APEL ni ini pun dah ada dalam ni. Pada 18 Februari ni kita ada hari terbuka APEL. Jadi secara online, jadi semua pelajar boleh mengikuti hari terbuka APEL ni sebab kita ada beberapa taklimat. Dan untuk APEL ni pelajar-pelajar tidak perlu bimbang. Sebab apa? APEL ni hanya menjalankan ujian hanya dengan 40 soalan. Okey, saya bagi rahsianya dulu. Kan, 40 soalan tu, soalan-soalannya dibahagi kepada, kalau 10 soalan berbentuk matematik, 10 soalan bahasa Inggeris, 10 soalan bahasa Malaysia, okey, dan 10 soalan pengetahuan am. Jadi pelajar-pelajar ni bila lulus APEL ni tersebut, dan mereka akan mendapat sijil. Sijil tersebutlah boleh pergilah ke mana-mana universiti yang mereka berminat, awam ataupun swasta, untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tapi laluannya bukanlah melalui UPU, Cik Wahid kan? Ya, ini adalah pengambilan universiti sendiri. Semester kedua. Jadi selalu tengok website universiti, mereka akan buka untuk pengambilan khas kepada pengambilan universiti tersebut, menggunakanlah APEL. Jadi jangan rasa putus asa dan sebagainya. Ambil APEL, insya-Allah akan lebih berjaya. Terima kasih Cik Jabir. Maksudnya laluan APEL ni maksudnya boleh
permohonan itu juga dari UPU yang ada sekarang ni untuk masuk ke macam ni? Bukan. Apel sebenarnya UPU khusus kepada pelajar-pelajar SPM. Tahun semasa. Tahun semasa. Dan juga pelajar-pelajar SPM lah. Cuma apel ni dia lebih terbuka. Bermakna bila selepas pengambilan dan sebagainya, insya-Allah kemungkinan besar ada lagi ruang-ruang kosong di pihak universiti yang akan membuat pengambilan sendiri. Jadi apel ni boleh digunakan untuk masuk ke universiti awam ataupun swasta. Baik, jelas. Saya harap penonton-penonton kita pun jelas. Jadi ini ada satu yang menariklah sebenarnya bagi pelajar atau bekas-bekas pelajar KB. Laluan satu lagi laluan khas yang disediakan untuk memasuki ataupun menyambung pengajian ke peringkat ijazah melalui laluan APL. Baik, kita beralih kepada soalan daripada Facebook yang kita telah pernah pasti oleh Ibu Setia. Yang pertama daripada Musliha Oli. Soalan dia. Soalan saya, bolehkah pembelian nombor unit ID dibeli secara tukar? Contohnya, kaunselor nak bantu memudahkan urusan pelajar-pelajar. Ini kadang-kadang kaunselor saya daripada KB yang mungkin salah satu soalan lah. Ya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ini juga soalan yang agak popular yang saya dah terima dalam FB Live kita bersama dengan kaunselor daripada matrikulasi. Jadi saya memang telah berhubung dengan pihak BSN dan mereka mengalu-alukan daripada kaunselor. Jadi selalunya kaunselor akan datang dengan nombor kad pengenalan. Maknanya tidak perlu dibawa salinan kad pengenalan, memadai dengan senarai nama dan juga nombor kad pengenalan dan juga kategori apa yang perlu dipohon. Maknanya ada kategori HPM dan STPM. So dia ada dua kategori. So biasanya teller akan tanya dan kaunselor sama ada kaunselor daripada KB, kaunselor daripada matrikulasi, IPG, sekolah berasrama penuh, mereka memang selalu memberi cara pukar dan bukan mulai tahun ini je. Sebelum-sebelum ini memang kaunselor selalu memberi cara pukar, apatah lagi dengan penjarakan fizikal, SOP tertentu yang menidakkan untuk berkumpul beramai-ramai. Jadi memang kita sangat galakkan pembelian cara pukar bagi institusi-institusi yang mana pelajar-pelajarnya berada di asrama dan mungkin pergerakan agak terbatas dan sebagainya. Memang kita alu-alukan dan pihak BSN juga bersedia menerima perolehan tu, tapi dia mungkin tak boleh buat on the spot. Maknanya mungkin dia hantar hari ini, 1 hari ataupun 2 hari baru diselesaikan. Mungkin dia buat lepas waktu pejabat dan sebagainya. So itu memang kita telah adakan kerjasama tu bukan mulai pada tahun ini, malah tahun-tahun sebelum ni pun memang kaunselor-kaunselor di matrikulasi dan mana-mana institusi yang bilangan pelajar dia ramai, memang perolehan cara pukar tu dibenarkan. Itu jawapan saya lah. Terima kasih Encik Wahid atas penjelasan itu. Baik, yang seterusnya kita tengok soalan daripada M. Azizul Hafiz. Soalan dia mungkin telah dijawab tadi. Soalan saya, sekarang tengah ambil diploma teknologi timpalan. Kalau nak sambung ijazah kena 4 tahun. Saya dengar jam kredit dapat ditolak daripada untuk singkatkan tempoh pengajian ijazah dalam bidang timpalan. Itu soalan betul ke? Itu tadi kita dah bincang, saya dah terangkan tentang artikulasi TVET. Di dalam artikulasi TVET tu, kita tengok tadi ada satu clause yang mengatakan pindahan kredit dibolehkan. Jadi sehingga 30%, sekarang sehingga 50%. Jadi ianya bergantung kepada universiti tersebut untuk mapkan antara kurikulum yang telah dibelajar semasa diploma terhadap program degree ijazah sarjana muda yang hendak diambil. Jadi pihak universiti yang akan menentukan manakah subjek-subjek yang boleh dibuatkan pindahan kredit. Itu istimewa tu. Jadi yang kata tadi 4 tahun, mungkin dia akan buat 3 tahun program tu. Jadi terpulang kepada pihak universiti untuk mapkan kurikulum tersebut. Itu Cik Ahiri. Baik, terima kasih Cik Zabir atas penjelasan itu. Seterusnya kita ambil soalan daripada yang ketiga. Saya lepasan diploma BBM tahun 2019 dan OJT ni on job training, bulan Januari 2020 dan masih belum dapat diploma. Boleh
ke memohon ke UPU untuk tahun 2021? Okey, tadi kalau kita lihat jawapan dia boleh mohon. Tapi kita ada tempoh pengemas kinian tu. Masa tempoh pengemas kinian tu, masa itulah boleh muat naik transkrip, sijil dan sebagainya, keputusan muat dan sebagainya pada masa itu. So masa tempoh yang saya beri tadi dalam kalau tak silap saya tadi pada 26 Ogos tadi, itu adalah tempoh 4 hari untuk calon-calon mengemas kini. Bukan saja calon lepasan diploma vocational, tapi calon-calon daripada matrikulasi yang mana kita mengambil kira keputusan semester 1 sebagai proses temuduga. Jadi bila keputusan peperiksaan semester 2 tu yang kita jangkakan pada bulan 8 kita buat pengemas kinian, sebab masa bulan 9 tu kita buat proses pemilihan dan bulan 10 adalah tarikh pendaftaran ataupun tawaran tu dikeluarkan. Itu kita punya schedule sekarang. Dekat ni kita tak ada perubahan apa-apa, so maknanya kita harap pihak BPLTV cuba menyesuaikan dalam cadangan ataupun jadual kerja kita. So maknanya bulan 8 tu maknanya mungkin on job training OJT telah tamat dan keputusan peperiksaan dah dapat, maknanya masa itulah muat naikkan masa tempoh yang kita buka untuk UPU online tu. Itu jawapan saya tu. Okey, terima kasih atas jawapan itu Cik Wahid. Baik, ada 3 soalan dari yang dapat kita capture daripada FB. Walau bagaimanapun sekiranya ada soalan-soalan lain yang ingin dikemukakan, kita buka ruang kepada pertama sekali bekas-bekas pelajar ataupun pelajar sendiri yang masih yang berada di tahun akhir yang akan keluar ke OJT pada pada tahun ini, boleh mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan masukan ke IPT, soalan tentang pengiktirafan kepada kaunselor di KB masing-masing, supaya kaunselor boleh menyalurkan kepada pertama sekali kepada pihak BPLTV dan untuk dipanjangkan ke Kementerian Pengajian Tinggi dan juga kepada agensi pelatihan Malaysia. Jadi saya rasa itu saja soalan-soalan yang sempat kita jawab. Alhamdulillah kita telah sampai ke hujung sesi. Sekali lagi saya bagi pihak BPLTV, Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Cik Wahid bin Nordin, pengarah bahagian pengambilan pelajar, Institusi Pengajian Tinggi Awam, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi. Penghargaan dan terima kasih juga kepada sahabat saya Cik Zabid bin Bakar, Ketua Pengarah Kanan Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Agensi Pelatihan Malaysia, dan juga yang lain yang menonton secara langsung atau secara rakaman di KB di media. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.